Dalam surah Al-Hijr ayat 8, ma nunazzilul malaikata illa bilhaq wa ma kanu idzam munzarin. Tiadalah kami menurunkan malaikat itu kecuali untuk perkara yang hak, yakni untuk membawa azab, maksud ayat ni. Dan kamu pada ketika itu idzam munzarin, tidak akan lagi diberi penangguhan, tak akan diberi tangguh dah. Jadi kamu nak ke macam tu? Kamu nak ke kalau malaikat turun? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau malaikat turun sekalipun, agak-agak nak beriman tak dengan malaikat? Ke saja-saja minta malaikat mari apa pun tetap tak percaya juga. Tetap tak mau beriman sebab kamu tu nak mereka alasan, bukan kamu nak beriman dan percaya pun. Takut kamu nak turun malaikat bukan untuk mengazab pun, kamu tolak juga malaikat tu. Kamu tak mau dengar juga hujah dan dalil-dalil yang dia bawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita pada jua sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur 3 potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang ke-6, ke-7, ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9, yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah membacakan ayat yang ke-6. InsyaAllah malam ni kita sambung ayat 7, 8 dan 9, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
Surah Al-An'am ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Sebelum kita memulakan penafsiran tentang ketiga-tiga ayat tersebut, suka saya menyebut dan menyatakan di antara perkara-perkara penting yang diberitakan dan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ini ada 3 perkara. Pertamanya ialah di antaranya ialah 7 yang disebut sebagai kesamaran dan kekeliruan yang dikemukakan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketujuh ataupun setiap daripada kesamaran dan kekeliruan tersebut telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu. Itu yang pertama. Antara kepentingan yang lain ialah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan 7 cara, 7 kaedah ataupun 7 teknik bagaimanakah nak menyampaikan ilmu ataupun nak mentablilkan wahyu, terutama berkaitan dengan Al-Quran ini dengan cara yang sepatutnya. Ada 7 cara bagaimana kita nak menyampaikan ataupun mentablilkan ayat-ayat Al-Quran ini kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah 7 sebab mengapa kafir musyrikin Mekah ini masih tetap berkeras dengan kekafiran mereka. Apa sebab-sebab dia, apa punca dia? Mereka ni masih lagi berpegang teguh dengan kerosakan, kebatilan dari sudut keimanan mereka kepada Allah dan juga Rasulnya. Baik, apa yang dibacakan sebentar tadi adalah merupakan dalam konteks yang pertama, 7 kesamaran, 7 kekeliruan yang dikemukakan oleh kafir musyrikin Mekah. Jadi kita baca 3 ayat tu, daripada 7 dah tercantum ataupun terkumpul ketiga-tiga daripada 7 kesamaran dan kekeliruan tersebut. Baik, yang pertama, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in haza illa sihrun mubin. Ini adalah kesamaran dan kekeliruan pertama yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik, ini adalah merupakan perkara yang berkaitan ataupun ada sangkut paut dengan risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga turut sama menceritakan tentang perihal keingkaran dan kesombongan musyrikin Mekah bila berhadapan dengan Rasulullah dari sudut mereka ini sombong untuk menerima perkara yang hak, sombong untuk menerima perkara yang benar. Dan satu lagi ialah mereka ini juga turut menentang perkara yang hak, menentang perkara yang benar. Jadi dari satu sisi kita dapat melihat ada 2 konteks di sini. Satu ialah sifat keingkaran dan kesombongan terhadap perkara yang benar. Ada jenis-jenis manusia ni bila didatangkan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar kepada mereka, mereka menyombongkan diri mereka atas perkara tersebut. Hak datang pada dia tu benda betul, hak datang pada dia tu benda fact, hak datang pada dia tu benda sebenar, tapi sebab ingkar dan sombong, dia kata hang cakap apa pun aku tak mau dengar, hang cakap apa pun boleh belah. Satu sifat, dia tolak, tapi dia hanya menolak, tapi dia tidak menentang. Hak jenis yang kedua ni dia bukan setakat tolak, tapi dia menentang kebenaran itu sendiri.
Walaupun aku ni salah, hak dia tu betul, tapi aku bertekad aku akan lawan sungguh-sungguh hak dia kata betul tadi. Aku akan lawan sungguh-sungguh hak dia kata benar tadi. Dia setakat buka sombong dia, tapi dia nak lawan benda betul hak ada depan dia. Itu bahaya. Dan inilah yang berlaku kepada musyrikin-musyrikin di Mekah. Nabi dah dakwah pada dia benda yang sebenar. Nabi dah dakwah pada dia benda yang hak. Yang Nabi dakwah tu adalah bukan perkataan-perkataan yang direka oleh Nabi. Yang Nabi dakwah pada mereka itu adalah firman Allah, wahyu daripada Allah. Tapi disebabkan keingkaran dan kesombongan mereka, mereka tolak kebenaran yang datang pada mereka. Bukan setakat tolak, tapi mereka mengancam untuk melakukan perlawanan dan penentangan terhadap dakwah Rasul. Itu jenis manusia yang amat berbahaya. Baik. Di sini Allah berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Dan kalaulah sekiranya ataupun seandainya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad satu kitab ataupun satu bentuk tulisan fi qirtasin, yang mana kitab atau tulisan tersebut tertulis pada lembaran-lembaran ataupun helaian-helaian kertas. Falamasuhu biaidihim, lalu mereka dapat memegang ataupun menyentuh dengan tangan-tangan mereka. Laqalal ladzina kafaru, nescaya orang-orang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrum mubin. Ini tiada lain dan tiada bukan kecuali adalah sihir yang nyata, sihir yang terang. Baik. Ayat yang pertama, seandainya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad satu kitab, yang mana kitab tersebut tulisan dia berada di atas lembaran ataupun helaian kertas. Ini adalah merupakan satu permintaan yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana permintaan ini agak mengarut. Tang mana mengarut permintaan ini dengan bahasa yang mudah, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad, kami tidak akan percaya kepadamu wahai Muhammad, kecuali kami dapat melihat dan menyaksikan perkara tersebut benar-benar berlaku di hadapan mata kami. Secara live, secara terus, secara langsung, barulah kami nak percaya. Isu dia ialah sebelum ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada mereka mendakwahkan wahyu-wahyu dan firman daripada Allah, tetapi mereka menolak, menafi dan menyangkal hal tersebut. Dengan kata lain, mereka menuduh Nabi Muhammad cuma membawakan perkataan-perkataannya sendiri. Nabi Muhammad reka-reka, kemudian dakwa apa yang dia sebut tu sebagai wahyu daripada Allah. Jadi mereka tak percaya tu benar-benar firman yang datang daripada Allah. Apa yang mereka nak lihat ialah, biasanya sesuatu perkara yang nak disebutkan ni dia ada sumber dia. Contoh catatan bertulis, maksudnya apa yang disebut tu ada dalam bentuk tulisan, apa yang disebut tu ada dalam bentuk kitab. Yang mana kalau kita nak melakukan apa? Confirmation, pengesahan. Sungguh ke hak kamu sebut tu? Ada. Sungguh ke hak kamu kata tu? Ada. Tapi benda tu tak ada pada Nabi. Kerana apa? Kerana konteks penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ni bukan siap tertulis. Quran turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan ataupun wasilah malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Dibacakan kepada Rasulullah. Bila Rasulullah dapat wahyu tersebut, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat secara ingatan dan lisan baginda. Jadi kalau minta nak rujuk kat mana, nak tengok kat mana, memang tak ada lah.
Jadi mereka tak mau benda-benda macam tu. Tapi kalau kamu nak kata ni adalah wahyu daripada Allah dan nak suruh kami percaya dan beriman dengan apa yang kamu cakap, permintaan kami ialah kami nak tengok wahyu tu turun daripada langit kepada kamu, benda tu berlaku depan mata kami, baru kami percaya percakapan kamu. Jadi hak Nabi kata sebelum ni aku menerima wahyu, aku didatangi malaikat tu, dia tak mau dengar. Mungkin kamu kata malaikat kok iblis ke mai, kok setan ke mai. Jadi kami nak kejadian menurunkan wahyu, kejadian menurunkan firman-firman Allah pada kamu tu berlaku depan mata kami. Jadi kalau kami saksikan, baru kami beriman, baru kami percaya. Nampak mengarut tak? Dia minta tu. Sampai tahap tu nak suruh Nabi buat lagu tu. Tapi Allah disebut di sini apa dia? Walau nazzalna, kalau sekiranya tak layan pun permintaan depa, Allah tak tunai pun permintaan depa. Tapi nak habaq kalau kami turunkan tu. Jadi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada satu sumber yang disandarkan kepada Abdullah ibnu Abbas, iaitu Al-Quran yang tergantung di antara langit dan bumi. Al-Quran yang tergantung di antara langit dan bumi. Baik. Daripada pendapat ini, ulama-ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi mempunyai dua pandangan, dua bentuk wajah bagaimana pemahaman tentang hal tersebut. Contoh, yang pertama ialah malaikat, tak kiralah malaikat mana, ataupun khususnya Jibril alaihi salam, mereka nak lihat Jibril tu turun daripada langit ataupun seorang malaikat daripada langit, yang mana ketika malaikat tu turun, di tangan malaikat tersebut siap memegang satu kitab yang sudah siap tertulis pada lembaran kertas. Yang mana bila malaikat ni turun, jadi kami boleh lihat perkara tersebut berlaku depan mata kami. Dan kemudian nak suruh diberikan pengesahan pula oleh malaikat tersebut bahawa yang aku bawa pada kamu, yang nak dipertunjukkan pada kamu ni adalah benar-benar wahyu dan firman daripada Allah. Tu. Maksudnya ketika malaikat turun pegang kitab apa tu, bagaimana malaikat mengesahkan pula ni sungguh-sungguh kalam dari Allah, baru kami percaya. Tu satu bentuk kefahaman. Wajah yang kedua, bentuk pemahaman yang kedua ialah mereka nak tengok kitab itu tergantung di antara langit dan bumi. Hak tergantung atas nu dipegang sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak atas nu Allah pegang, lepas tu Quran tu duk tergantung di antara langit dan bumi. Kalau waktu turun lagu tu, baru kami beriman, baru kami percaya. Dan ada sesetengah pandangan-pandangan menyebut maksudnya kitab tu, maksudnya dia saling, nak cakap macam mana, kalau kita ambil kertas A4 ni, kita ambil kertas A4 bermula di langit tu, cantum satu muka surat demi muka surat tu. Kalau hak atas sekali tu Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, hak sampai depan mereka ni Qul a'udzu birabbin nas. Baru kami beriman, barulah kami percaya. Baik. Di sini Allah menggunakan kalimah nazzalna. Dan kalimah ini sifat dia ialah dengan makna mubalaghah. Dengan makna mubalaghah yang bermaksud bahawa sebenarnya kalau kamu tahu dan kalau kamu nak faham bahawa Al-Quran ini sudah sekian lama berada di antara langit dan bumi. Quran ni kalau kamu nak tahu lama dah berada di antara langit dan bumi. Langit dan bumi macam mana? Contoh, kita faham tentang isu konteks penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 peringkat. Pertama ialah bermula daripada Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. 1.
Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Peristiwa penurunan dalam konteks kedua ni, apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar tu, malam diturunkan Al-Quran. Lauhil Mahfuz, jumlah dia 30 juzuk tu, duduk di langit dunia. Ini yang dimaksudkan tu. Maksudnya kalau kamu nak tahu, lama dah dia duduk di antara langit dan bumi, tapi tak sampai masa lagi yang ditakdirkan untuk diwahyukan kepada Muhammad. Jadi bila berlaku konteks yang ketiga, Nabi Muhammad dah cukup masa, dah cukup usia, kami angkat dia jadi Rasul. Bila kami nak angkat jadi Rasul, konteks penurunan ketiga, kami minta Jibril ambil sikit demi sikit di situ. 5 ayat ke, 2 ayat ke, 3 ayat, turunlah sampai tempoh 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi hak kata mubalaghah lama dah Quran tu, hak konteks kedua tu. Duduk situ lama dah hak kami turunkan malam Lailatul Qadar tu. Tu disebut mubalaghah dia. Okey. Ada perbahasan kepada siapakah ayat ini diturunkan. Baik. Ayat ini dikatakan diturunkan berikutan daripada apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra. Al-Isra ni surah yang ke-17 ayat 93. Ayat 93. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Walau fatahna 'alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Kalaulah seandainya kami bukakan kepada mereka babam minas sama, salah satu daripada pintu-pintu langit. Allah kata kalaulah seandainya kami bukakan kepada mereka ni salah satu daripada pintu-pintu langit, fazallu fihi ya'rujun, dan mereka ini akan dinaikkan ke langit secara terus menerus. Angkat pula secara terus menerus. Apa mereka akan kata? Innama sukkirat absaruna. Mereka akan kata sesungguhnya pandangan mata kami telah dikaburkan. Bahasa moden sikit, sesungguhnya pandangan mata kami telah dimanipulasikan oleh sihir. Bal nahnu qaumum mashurun. Dan bahkan kami ini adalah orang-orang yang sudah terkena sumpahan sihir ataupun terkena mangsa kesihiran. Kalaulah kami buka pintu langit, naik mereka pun mesti dia kata, mata kita ni dah kena pelik kok lain dah, pandangan kita ni dah dimanipulasi, kita ni kena sihir. Kalau sungguh-sungguh lagu tu pun, itulah perkataan mereka. Dan ada juga yang menyebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi berkaitan ayat 90 sebelum tu. Tadi ayat 93. Sorry, tu bukan tu. Silap ayat tu. Saya baca tadi Al-Hijr ayat 14, ayat 15. Ayat 14 dengan ayat 15. Nak habaknya, mereka akan kata mereka tu kena sihir. Ada kaitan dengan ayat ni sebab laqalal ladzina kafaru in haza illa sihrum mubin. Pasti mereka akan mengatakan mereka ni kena sihir. Hak sebenar ayat 93 tu rujuk balik nazih walan nu'mina liruqiyyika. Sekali-kali kami tidak akan percaya. Kami tidak akan percaya liruqiyyika, sekiranya kamu naik sampai ke langit. Tak percaya kat siapa ni? Tak percaya dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tunazzila alaina kitaban nakra'u, sehinggalah engkau turun dengan membawakan satu kitab yang kami dapat membaca kitab tersebut. Walaupun mereka nak habaq Nabi Muhammad ni dapat naik ke langit, dapat masuk ke langit, kemudian turun bawa satu kitab yang mana kitab tu dapat kami baca, dapat kami tengok, dapat kami belik pun, kami tak akan percaya kepadamu wahai Muhammad sampai tara tu. Hebat dah dia buat percontohan tu kan. Kalau kamu naik masuk ke langit, kemudian daripada langit buat turun satu kitab pun kamu boleh baca pun, kami tak akan percaya lagi. Tu depa.
Baik, ada lagi dalam ayat 93 tadi tu. Ayat 93 tu, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menerbitkan sumber mata air daripada bumi. Maksudnya kamu boleh buat keluar sumber mata air daripada bumi ni, barulah kami percaya dan beriman. Imam Al-Kalbi mengatakan bahawa ayat-ayat ataupun persoalan ini berkaitan dengan 3 individu ataupun 3 personaliti. Pertama ialah An-Nadhr bin Haris, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah, dan yang ketiga ialah Naufal bin Khuwailid. Okey. Rentetan daripada itu, fi qirtasin. Benda tu pula tertulis di atas kertas. Ini berbeza dengan konteks penurunan kitab Taurat sebelum ni. Kitab Taurat yang turun pada Nabi Musa tak sama macam turun pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dia turun, dibacakan oleh Jibril, bersumberkan ingatan Nabi, Nabi sampaikan secara lisan. Tapi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tur Saina dulu dah siap tertulis fi alwah, pada papan-papan alwah. Maksudnya dia ada tempat sumber penulisan tersebut dalam bentuk tulisan. Wallahu alam bagaimana rupa tulisan, ada baris ke tak ada baris, bahasa apa tu, itu bukan perkiraan kita. Tapi nak habaknya kepada Nabi Musa dulu Taurat tu dah siap tertulis. Jadi beza dengan Nabi Muhammad. Sebab tu mereka minta diturunkan kepada Muhammad ni apa dia? Kitab yang siap tertulis. Tulis pula atas kertas. Kalau kita tengok sumber penulisan Al-Quran pada zaman sahabat, hak sahabat nak kumpul balik tu, ambil hak ni tulis, dia ni tulis, dia ni tulis, dia ni tulis ni, ada dah atas kertas. Kita tengok sejarah pengumpulan Al-Quran, dia akan takpi pada 3 ni. Pertama di atas kulit-kulit binatang, yang kedua atas batu, yang ketiga atas tulang-tulang. Tak ada atas kertas. Atas kertas ni nak tulisan tu atas kertas. Okey. Falamasuhu biaidihim. Falamasuhu biaidihim, bila turun tu pula, lalu mereka dapat menyentuh dan memegang dengan tangan mereka. Jadi tak cukup apa? Tak cukup tengok peristiwa penurunan tu. Tak kiralah pada wajah yang pertama atau wajah yang kedua. Sama ada malaikat waktu turun, malaikat mengesahkan, ataupun tergantung di antara langit dan bumi, bukan stop di situ, bukan berhenti di situ. Kalau boleh kami nak ambil Quran tu, tulisan tadi, atas kertas tadi, kami nak pegang dengan tangan kami. Kami nak pegang. Why Allah sambung dengan falamasuhu biaidihim? Inilah disebutkan idrakul basari ila idrakil basari, iaitu capaian pada penglihatan kepada capaian berbentuk panca indera. Maksudnya tak percaya setakat penglihatan mata. Mungkin Muhammad menggunakan sihir dia, apa yang kita minta ni, dia buat sihir yang menyebabkan kita nampak peristiwa tu berlaku macam tu. Faham tak? Kalau setakat tengok dengan mata, maksudnya contoh ni contoh. Muhammad baca jampi dia, Muhammad baca sihir dia, jadi mata kita ni dimanipulasi, nampak gambaran malaikat turun, pegang Quran, lepas tu malaikat tu cakap, ni wahyu daripada Allah. Jadi kami tak mau percaya, takut mata kami ni tertipu. Jadi nak bagi percaya, biar kami pegang sungguh kita. Barulah puas hati. Dia bukan setakat tengok dengan mata. Memang tu banyak berlaku pada kita pun. Kadang-kadang setiap pandangan kita tu tak semestinya betul. Setiap apa yang kita lihat tak semestinya tepat. Kecuali kita boleh tengok, boleh belek, boleh cek, baru kita puas hati. Okey. Jadi bila mereka kata mereka nak pegang, mereka nak tengok, mereka nak cek kulit dia lagu mana, kertas sungguh ke, sebagai perbandingan dah. Ayat dia lagu mana, baris dia lagu mana, tulisan dia lagu mana. Jadi ini akan menyebabkan, memberikan kepuasan kepada hati mereka. Seterusnya, bila kita melihat konteks ini, apa yang nak disebutkan ialah dari satu sudut. Dari satu sudut, hukum kita meminta sesuatu bukti untuk memberikan keteguhan.
untuk memberikan peneguhan kepada kepercayaan kita, memang secara asas dan dasar tak jadi salah. Kita minta bukti atas sesuatu perkara yang disampaikan pada kita. Mana buktinya? Tak salah. Sebagai contoh, abang kita ni dia nak jual kereta dekat saya. Ustaz, nak beli kereta saya. Lama mana dah abang pakai? Lebih kurang 8 tahun dah. Lepas tu keadaan kereta, tip-top, cemerlang Ustaz. Tayak kiwi hari-hari, body kereta wet hari-hari, basuh hari-hari, cakap kucing, bulu kucing tak ada melekat satu pun, tutup pintu gebuh, tak bunyi besi, bunyi macam kereta baru lagi. Start enjin tak berapa nak bunyi enjin, aircon sejuk sampai menitih air mata ni. Nah, habaq bagusnya kereta dia. Tapi kita abang sebelum ni pun abang tak pernah sembang dengan saya, tak pernah bohong kat saya. Tapi setakat cakap tu tak berapa nak puas hati lagi lah. Jadi kalau boleh, abang ambil kereta tu, mari saya nak tengok sendiri sebagaimana abang sebut. Salah ke tak salah? Tak salah benda tu. Kawan tu pun, mari kita pun tengok, tutup pintu betul, enjin betul, aircon sejuk betul, barulah puas hati. Itu perkara keduniaan. Contoh selalu kita tengok gambar Kaabah. Bagi orang yang tak pernah pijak kaki ke tanah suci, tengok gambar Kaabah. Kita percaya tak Kaabah tu ada? Walaupun sekadar tengok gambar, percaya. Wujud tak? Wujud. Kerana sebelum ni pengalaman orang-orang dah pergi balik, betul sungguh Kaabah tu macam ni, betul sungguh gambar sebagaimana yang kita tengok. Tapi bila kita sendiri ditakdirkan Allah sampai di sana, tengok depan mata kita Kaabah, lagi kuat tak kita percaya? Sebelum ni aku duk tengok gambar ni, dapat tengok depan mata sendiri. Tapi tak puas hati lagi tengok, aku nak pijamah. Batu dia kasar ke lembut, lagu mana dinding dia, lagu mana Hajar Aswad nak kucuk. Lagi puas hati kita punya pegangan, kita punya kepercayaan. Tetapi di sini secara zahir nampak bagus tak bagus apa yang mereka minta ni. Secara zahir, kalau nak suruh kami percaya, tunjuklah penurunan. Nampak bagus dah, nampak kemas sangat, barulah kami beriman secara zahir. Tetapi dari satu sisi juga kita nampak mereka sedang meminta sesuatu yang langsung tidak memberi faedah dan manfaat kepada mereka. Pasal apa pula tak ada faedah? Pasal apa pula tak ada manfaat? Sedangkan kita nak bukti hak berlaku depan mata. Baik, tang mana? Iaitu umum kita mengetahui bahawa masyarakat Arab musyrikin Mekah ni dikenali sebagai Arab jahiliyah, dan juga masyarakat yang ummi. Apa maksud ummi? Nabi kita pun dinisbahkan dengan ummi, an-nabiyyal ummi. Nabi yang tak reti membaca dan tak reti menulis. Masyarakat yang ummi, masyarakat yang umum rata-rata tak reti baca, tak reti menulis. Jadi hak betul-betul ada kebolehan dan kepakaran membaca dan menulis pada masa tu boleh bilang, boleh kira dengan jari. Termasuklah di kalangan sahabat Nabi. Bukan sahabat yang calang-calang hak pada masa tu boleh baca, boleh menulis. Tak semua. Mereka inilah yang terpilih menjadi jurutulis wahyu Rasulullah kelak. Dipilih secara khusus berbanding sahabat-sahabat yang tak punya kebolehan dan kepakaran tersebut. Tapi yang jadi isunya, permintaan mereka ialah diturunkan mereka satu kitab yang siap tertulis pada kertas. Dia sendiri baca pun tak reti, menulis pun tak reti. Jadi apa faedah, manfaat dan keperluan benda hak diminta tu pada mereka? Macam saya ni, tuan-tuan kenal dah, tak reti membaca. Tiba-tiba bang, ambil satu kitab buat saya. Kalau boleh hak nipis-nipis tu tak main lah saya. Hak tebal-tebal tu, agak-agak orang nak bagi tak? Kalau orang tahu memang kita tak reti baca. Apa hal ni ustaz, hang bukan reti baca pun nak minta kitab hak nipis, tak mau, nak hak tebal. Jadi orang nak bagi pun dalam dua, sebuah salah. Kecuali atas sebab dan urusan lain. Saya kata nak ukur sentimeter berapa, kau nak timbang berat berapa gram, kilogram tu lain. Ni nak baca kitab, orang tak bagilah kat kita. Orang tahu dah kita tak reti baca. Macam orang tahu kita tak reti menulis, minta pensel, minta pen pula minta jenis pilot, shiver, harga mahal tu. Tapi tak reti menulis, apa keperluan orang nak bagi? Kecuali kita nak mengarut, nak lukis kartun Doraemon tu lain. Ini nak menulis, orang tak akan bagi sebab orang kenal. Jadi di sini satu sisi, apa keperluan?
untuk mereka, minta satu kitab yang siap tertulis, tapi kemampuan mereka untuk baca dan menulis tu tak ada. Dan di sinilah kaitan apabila disebutkan oleh Allah, laqala allazina kafaru in haza illa sihrum mubin. Kalau kami buat lagu tu sungguh pun, nescaya orang-orang kafir akan mengatakan ini tiada lain dan tiada bukan kecuali adalah sihir yang nyata. Muhammad telah menyihir kita. Jadi objektif dia, Muhammad tu penyihir. Apa yang dia buat pada kita ni adalah bentuk sihir yang datang daripada beliau. Allah buka dah. Sebab tu Allah tak mau tunaikan apa yang mereka minta. Sebab mereka minta ni bukan benar-benar nakkan bukti, bukan benar-benar nak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi sengaja nak mereka reka alasan untuk tak mau beriman kepada Allah, tak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Seolah-olah alasan dia ni, dia berasa Nabi tak akan mampu untuk buat. Jadi Allah kata jangan layan benda-benda macam ni, hak mengarut. Banyak lagi nak tengok Allah lah, nak tengok malaikat ni, nak tengok wahyu turun depan mata. Sebab itulah kaitan. Tu baru pi ke Al-Hijr tu. Nazih tadi tersilap. Hak saya baca awal tu Al-Hijr 14-15. 14-15. Walau fatahna alaihim baban minas sama', sekiranya kami membukakan kepada mereka salah satu daripada pintu-pintu langit, kemudian kan naik ke atas tu, fazallu fihi ya'rujun, kemudian mereka akan berkata apa? Innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Sesungguhnya mata kita dimanipulasi lah, kita kena sihir lah. Kemudian ada ayat lain dalam surah Tur ayat 44, wa in yarau kisafan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Sekiranya mereka melihat dan menyaksikan langit-langit itu jatuh. Kalaulah mereka melihat langit itu jatuh, mereka akan kata apa? Yaqulu sahabun markum. Itulah awan yang bertindih-tindih. Langit tu kalau jatuh mereka kata ni awan yang bertindih-tindih lah ni. Ni Allah sebut dalam surah Tur ayat 44. Rujuk Zih. Kalau salah betulkan. Okey. Bab sihir. Sihir ni ada ke tak ada? Ada ke tak ada sihir ni? Sihir ni ada tuan-tuan. Sihir ada. Dalam Quran sebut, dalam hadis pun sebut. Bahkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah kena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam, dengan cara mengambil rambut Rasulullah kan. Dia pintal pada satu benda. Dia pintal, kemudian diletak di mana pintalan tersebut? Dalam sebuah perigi tindih dengan batu pula. Akibat sihir tersebut Rasulullah jatuh sakit. Jibril turun datang ziarah Nabi, duduk di kaki Nabi, cerita bahawa kamu ni kena sihir gini. Ni antara turunnya dua surah, Al-Falaq dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin-nas, gabung dua ni jadi berapa ayat? 11 ayat kan. Al-Falaq 5 ayat, tu 6 ayat. Jadi sama juga dengan konteks simpulan yang dibuat oleh Yahudi tadi. Dia menyimpulkan 11 simpulan. Baca satu ayat, buka satu simpulan. Baca 2 ayat, buka simpulan. Nah, habaq di sini semulia-mulia makhluk di sisi Allah, kekasih Allah, Nabi Muhammad pun disihir dan terkesan dengan sihir yang dikenakan kepada baginda. Tambah-tambah kita ni lagi-lagilah. Kalau orang nak buat, nak santau, nak hantar, nak sihir, memang boleh terkesan dengan sihir. Bukan cakap macam ni pelawa atau cabar orang sihir kita dah. Cuma nak habaknya, siapa-siapa pun tak ada jaminan kalau ada orang nak buat, dia tu terhalang daripada kena sihir kecuali dengan izin Allah. Okey. Sihir ni secara mudah maksud dia sesuatu yang tidak nampak pada mata kasar ataupun sesuatu yang terlindung dari pandangan mata. Contoh kalimah sihir ni sin ha ra kan, sihrun. Dia sama macam satu amalan ataupun tradisi kita bila mari bulan Ramadan. Bangun pukul 3, bangun pukul 4 pagi. Nak buat apa?
Makan sahur. Perkataan sahur tu masih kosakata yang sama, sinhara. Tapi dia bukan merujuk kepada siapa bangun waktu tu dia kena sihir. Tak. Dia merujuk kepada keadaan waktu. Maksudnya waktu sahur adalah merujuk kepada waktu malam gelap yang paling gelap, yang menyebabkan mata kita tak nampak apa-apa pada masa tu. Contoh kalau bangun waktu sahur tu, sebenarnya kat padang tu ada kereta, tapi disebabkan cuaca ataupun kita kata apa, bukan cuaca tu, gambaran tu lah, gambaran waktu sahur tu gelap, ada kereta, jadi kita tak nampak kereta tu. Kalau ada motor pun kita tak nampak motor tu. Dia berkaitan dengan keadaan tu. Okey. Sihir ni menyebabkan mata kita tak nampak, contoh. Tapi dia ada kesan. Kesan orang kena sihir. Seorang pakcik tu kena sihir. Mata dia jadi merah, berair, muka dia cengkung, kulit dia jadi kering, tubuh dia jadi kurus, contoh. Kesan atau efek sihir tu ada. Tapi bila pakcik ni pergi hospital, apa jadi? Saya dah cek semua ni, darah pakcik okey, buah pinggang okey, paru-paru jantung okey, ginjal okey, semua pendek kata okey. Mengikut amalan perubatan saya sebagai doktor, segala hak jenis sifat fizikal dan zahir ni beres pada pakcik. Tapi kesan pada keadaan pakcik ni memang pakcik sakit, tapi saya tak boleh detect. Kok tak tahulah saya tak guna alat stetoskop ke teleskop lagi. Ni baru buat saya cek test-test macam ni. Bukan saya try. Gunalah alat-alat dia tu dah. Sah dah pakcik. Saya nampak ni jin ifrit sekok duduk dekat buah pinggang ni. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak agak-agak? Takkan kata, betul dah ada 3 ekor ni. Ifrit ni duduk kat buah pinggang, sekok lagi duduk main kat ginjal, sekok lagi duduk kat leher ni. Nampak dah. Tadi tak nampak, ni baru nampak. Nampak ke agak-agak? Tak nampak. Suluh pun tak nampak. Jadi nasihat saya, pakcik cubalah pula perubatan Islam. Kita kata contoh, pi Darussyifa ke, pi Darussalam ke, pi mana-mana ustaz yang pakcik rasa berkeyakinan dia ni boleh bantu ataupun tolong, ikhtiar lah. Kuasa menyembuh tu tetap datang daripada Allah, makhluk tak mampu bagi bekas. Okey. Seterusnya, contoh sihir yang memisahkan pasangan suami dan isteri. Okey, sihir yang memisahkan pasangan suami dan isteri. Jadi ni pun menyebabkan mata tadi jadi terseleweng, mata jadi tertutup. Bukan kata bini kena sihir tu mata dia jadi lagu ni, tak. Mata dia celik. Tapi hubungan dia dengan suami sebelum ni macam mana? Happy, bahagia, aman damai, rukun, sentiasa bergurau, gelak ketawa. Tapi bila kena sihir, mata dia tadi jadi macam seolah-olah tertutup dengan semua kebaikan sebelum ni. Tak nampak dah sebelum ni duk bermanja dengan suami, tak nampak dah sebelum ni suami buat baik bagi macam-macam kat dia, tak nampak dah sebelum ni kegembiraan bersama, tak nampak sebelum ni gurau senda. Hak dia nampak je muka suami nak buat apa? Banking. Nampak je suami nak marah, nampak je suami nak naik tangan, nampak je suami nak mencarut, nampak je suami nak sepak, nampak je suami nak cakar. Tak nampak dah hak sebelum-sebelum ni bila terkena sihir. Jadi dia termanipulasi. Baik, itu adalah sebagai contoh. Seterusnya, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr summa la yunsarun. Ayat ke-8 ni adalah kekeliruan dan kesamaran yang kedua. Itu tak berjaya dah tadi. Mereka berkata, yakni musyrikin Mekah, laula unzila alaihi malak, mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kepada Nabi Muhammad ni tidak diturunkan malaikat? Tujuan dia nak buat apa tu malaikat tu?
Maksudnya, selain daripada Muhammad, kalau dia benar-benar seorang Nabi dan Rasul, kami nak ada bersama dia, turun bersama dia seorang malaikat. Malaikat ni yang akan bertindak sebagai pembantu kepada Muhammad. Ataupun malaikat ini sebagai contoh akan memberikan pengesahan dan confirmation. Kita buatlah secara analogi dan perbandingan. Kalau Muhammad kata, ni aku terima wahyu daripada Allah, aku nak sampaikan pada kamu. Lah ni kalau malaikat tu tak ada, seolah-olah macam dia boleh reka, dia boleh sebut apa-apa. Tapi kalau ada malaikat sama dia, encik malaikat, kami nak tahu, kami nak mengesah, betul tak hak Muhammad habaq tadi wahyu daripada Allah yang diterima oleh beliau. Kalau malaikat kata, ya benar, barulah kami beriman, barulah kami percaya. Ada orang bagi pengesahan. Pengesahan pun bukan orang macam kita, malaikat yang diutus Allah. Lah. Maksudnya kalau dia cakap selainnya, kalau dia berbohong, malaikat juga akan mengesahkan, hak semalam tu betul, ni hari ni tak betul lah. Contoh ni, contoh. Ni payah juga ni Nazih. Orang bagi contoh pun dia duk viral situ. Parah ustaz ni. Kata Nabi Muhammad menipu ni. Konteks dia tak faham, orang nak bagi contoh. Contoh kalau hak semalam tu betul dia habaq, tapi hari ni dia cakap tak betul ni, dia bohong kamu. Jadi kami tahu hak semalam tu betul, kami boleh berpegang, dan hari ni kami tinggalkan sebab dia cakap tak betul, sebab dia cakap bohong. Okey, nampak tak analogi dan perbandingan tu. Satu lagi, malaikat ni berkemungkinan juga boleh bertindak sebagai pemberi amaran kepada kami kalau Muhammad tu cakap betul dan kami tak mau beriman dan menerima pada dia. Muhammad dah cakap benda yang sebenar, yang dia sampaikan tu adalah wahyu. Ingat aku ni malaikat, kalau kamu tak mau beriman, tak mau dengar, aku akan ancam kau. Jadi menyebabkan kami takutlah. Malaikat ni membenarkan dah Muhammad, kita pula tak mau beriman. Malaikat bagi amaran, takkan kita tak mau dengar lagi. Syok dia punya ayat tu dah. Baik. Apa kata Allah? Walau anzalna malakan laqudiyal amr. Dan kalaulah sekiranya, Allah tak layan juga, sekiranya Allah sebut, kalau sekiranya kami menurunkan kepadanya malaikat, laqudiyal amr, nescaya settle lah, selesailah segala urusan. Kalau kami waktu turun malaikat sungguh sekali kepada dia, maka settle urusan. Jadi apakah kefahaman-kefahaman yang terbit daripada lafaz laqudiyal amr? Ada beberapa perkara. Sebagai contoh yang pertama, isu keimanan. Rukun iman kita ada 6. Antaranya beriman kepada malaikat. Dan apa yang disebut sebagai iman ini adalah bentuk ujian kepada kepercayaan kita. Iaitu kita mempercayai satu benda yang kita tak dapat nak tengok, tu dinamakan iman. Satu benda yang kita tak boleh lihat, tu dinamakan iman. Percaya tak pada Allah? Ya, saya percaya, tapi tak nampak. Percaya pada malaikat? Ya, tak nampak. Percaya kepada kitab? Ya, tak nampak. Tak nampak bermaksud penurunan kitab tu dulu bukan berlaku zaman kita sekarang, bukan zaman kita. Dia ghaib dari sudut zamaniah, waktu dan masa. Rasul beriman, percaya, tapi juga Rasul yang diutuskan tu bukan zaman kita. Dia ghaib dari sudut zamaniah, dia mendahului kita. Kita bukan duk zaman Nabi turun wahyu tu. Tapi kita percaya benda tu berlaku kepada Rasulullah, pernah diturunkan wahyu tu pada Rasulullah, dan wujudnya Nabi-Nabi dan utusan Allah ni. Sama ada yang Allah cerita atau Allah tak cerita dalam Quran. Hari kiamat, benda duduk depan, percaya ke tak percaya, tapi tak tahu lagi bila waktu dia, bila masa dia, lagu mana keadaan rupa huru hara kiamat, wallahu alam. Qada qadar, ketentuan kita hidup ni, kita tak tahu esok nak jadi apa. Bukan kata esok, sekejap lagi, seminit lagi, 2 minit lagi, wallahu alam. Jadi apakah nilai keimanan tersebut? Nilai keimanan tersebut dalam bentuk ujian kepada kepercayaan kamu. Kalau malaikat tu turun dan kamu boleh lihat dan nampak malaikat tu, apa nilai tu? Jadi maksud saya, nilai keimanan tu kita percaya satu benda yang kita tak boleh tengok. Ni malaikat seketui turun, boleh tengok dengan dia, boleh cakap dengan dia, boleh confirmation, mengesah dengan dia. Apa lagi nilai keimanan yang ada? Faham tak maksud yang pertama? Okey. Yang kedua, kalaulah malaikat tu turun, maksud settle, selesai urusan tu habis.
Maksud dia begini, malaikat tu dia bukan turun saja-saja. Malaikat dia nak turun ke bumi ke mana-mana, mesti ada arahan dan perintah daripada Allah. Dia tak boleh suka-suka. Contoh, bukan kata dia duduk alam atas, contoh pi sana pi sini, ada urusan dan kerja dia, tiba-tiba boring kita ni sama-sama malaikat, jom kita ziarah melawat geng-geng manusia kat bawah, tengok apa mereka buat. Kita sembang dengan mereka ke, mengetih dengan mereka mana-mana ke, pi pasar raya mana-mana ni, contoh. Boleh tak suka-suka hati dia nak turun? Tak boleh. Tapi kalau nisbah malaikat tu turun, biasanya untuk apa dah? Dah Nabi Habak tak dengar, Nabi Habak tak dengar, Nabi Habak tak dengar, Nabi Nuh dulu Habak tak dengar, Nabi Hud dulu Habak tak dengar. Kalau malaikat tu turun, nak mari sembang dengan kamu ke, nak mari takik kamu dah? Nak mari azab dan binasakan kamu lah kalau dia turun. Sebab tu Allah kata sini, selesai, settle kalau mereka turun. Jadi selesailah urusan tu kalau mereka turun ni. Dalam surah Al-Hijr ayat 8, ma nunazzilul malaikata illa bilhaq wa ma kanu idzam munzarin. Tiadalah kami menurunkan malaikat itu kecuali untuk perkara yang hak, yakni untuk membawa azab, maksud ayat ni. Dan kamu pada ketika itu idzam munzarin, tidak akan lagi diberi penangguhan, tak akan diberi tangguh dah. Jadi kamu nak ke macam tu? Kamu nak ke kalau malaikat turun? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau malaikat turun sekalipun, agak-agak nak beriman tak dengan malaikat? Ke saja-saja minta malaikat mari apa pun, tetap tak percaya juga. Tetap tak mau beriman. Sebab kamu tu nak mereka alasan, bukan kamu nak beriman dan percaya pun. Takut kami nak turun malaikat bukan untuk mengazab pun, kamu tolak juga malaikat tu. Kamu tak mau dengar juga hujah dan dalil-dalil yang dia bawa. Yang keempat, kalau malaikat turun sungguh dalam rupa bentuk asal dia, agak-agak kamu jumpa dia lagu mana? Terceret-beret, terkincit terus tu. Jadi sekurang-kurangnya ni adalah peluang untuk kami memberi apa? Summa la yunzarun, kamu tidak akan diberi tangguh lagi. Jadi permintaan kamu tu, Hak Muhammad, Hak Habak ni, kami seolah-olah beri tangguh lagi pada kamu supaya kamu berfikir. Sebab tu banyak-banyak, kenapa kamu tidak melihat, kenapa kamu tidak berfikir, kenapa kamu tidak mau merenung. Semua ayat-ayat ni nak suruh beri peluang pada kamu, tempoh pada kamu, masa pada kamu, fikir baik-baik, renung baik-baik, tengok baik-baik, dengar baik-baik. Mungkin kamu akan ada yang bertaubat, ada kembali ke pangkal jalan, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau kamu nak minta malaikat turun, tak ada dah peluang tu. Dia mari, dia akan azab sebagaimana kaum Ad dan kaum Samud sebelum ni. Kamu nak macam tu? Tak dengar kata, tengok Nabi Nuh buat mari banjir. Tak dengar kata, mari angin ribut yang kuat pada kaum Ad. Tak dengar kata, mari gempa bumi, petir sabung menyabung kepada kaum Samud Nabi Saleh. Tak dengar kata, Allah mari terbalik bumi kepada kaum Lut. Kamu nak tunggu jadi macam tu kah? Okey. Yang ketiga, ini kesamaran dan kekeliruan ketiga. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan kalaulah kami menjadikannya seorang rasul itu dari kalangan malaikat, kalau kami menjadikan rasul itu dari kalangan malaikat, nescaya kami akan menjadikannya dalam rupa bentuk seorang lelaki. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan kalau sekiranya kami menjadikan malaikat, hak kata rasul tadi, dalam rupa bentuk seorang lelaki, nescaya dia akan menyebabkan keragu-raguan pada kamu sebagaimana kamu sendiri meragu-ragui atas diri kamu. Okey, macam mana tu nak faham? Mereka yang ketiga ni minta apa? Kalau boleh tak maulah rasul daripada kalangan manusia macam kami. Sebab Muhammad tu macam kami, manusia juga.
makan minum macam kami, tidur macam kami, penat letih macam kami. Kalau boleh lah, kalau nak buat rasul untuk kami nak rasul tu dari kalangan malaikat. Oh, barulah nampak special sikit, pelik sikit kan. Ni sama-sama taraf macam kita manusia. Baik, Allah kata kalau aku nak jadikan rasul itu dari kalangan malaikat, pasti aku akan rupa bentukkan malaikat tu dalam rupa seorang lelaki. Dan ini sudah menjadi kelaziman dalam banyak kisah yang Allah rakam dalam Quran. Contoh, waktu Allah nak sampaikan berita gembira, Nabi Ibrahim akan mendapat seorang anak melalui isteri dia Sarah. Malaikat datang tu rupa bentuk sebenar ke rupa bentuk seorang lelaki? Rupa bentuk seorang lelaki. Kan Nabi Ibrahim sembelih anak lembu apa nak jamu pada tamu dia, tapi jamu dia makan ke tak makan? Tak makan. Rasa pelik dah Nabi Ibrahim ni. Dia jadi gerung, dia jadi takut kat tetamu dia. Biasa tetamu ni bila persilakan makan, ni jenis tak makan ni. Bukan, kami sebenarnya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira pada kamu bahawa kamu akan dapat seorang anak. Terkejutlah Nabi Ibrahim, sebab usia Sarah pun dah lanjut. Lepas tu Sarah pula terkenal seorang wanita yang mandul. Tuan-tuan, mandul satu hal, lepas tu umur pun dah tua, tiba-tiba mari nak dapat anak. Terkejut kan? Terkejut. Kita orang perempuan hak boleh beranak ni pun, kalau doktor habaq ni, abang ke pakcik ke siapa bawa bini, doktor tanya, umur berapa pakcik? 95. Wife 90. Macam mana demam dia? Macam mana sakit dia? Bukan sakit ni. Jangan terkejut pakcik saya nak abang. Makcik mengandung lagi. Tu kita kata hak bukan mandul, hak ada anak dah sebelum ni, tapi umur 90 tu doktor kata makcik mengandung. Terkejut gila kita. Ni hak memang mandul, patut usia pun lanjut nak dapat anak. Bukan tu poin dia. Malaikat datang tu kita nak cerita dah bentuk rupa lelaki. Lepas ni nak pi mana? Satu berita lagi, tapi hak ni menduka ceritakanlah. Aku nak pi tempat mana? Anak saudara kamu. Siapa dia? Anak saudara Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam. Sudah sampai masanya mereka tu akan kami binasakan. Pi jumpa Nabi Lut pun rupa sebenar ke rupa lelaki juga? Rupa lelaki juga jumpa Nabi Lut. Bahkan umat Nabi Lut tengok tu, bergaya, handsome, smart. Minta pula tetamu Nabi Lut, mereka aku tetamu kamu, dia nak buat apa? Dia nak buat benda terkutuk, padahal itu malaikat tu. Sebab tengok rupa lelaki kan, nampak menarik, nampak menawan, nampak mengancam, dia nak pula malaikat tu untuk buat kerja terkutuk dia. Ingat peristiwa bila Allah nak memaklumkan kepada Sayyidah Maryam, mak Nabi Isa, bahawa dia akan mendapat seorang anak. Jadi Jibril yang datang tu rupa sebenar ke lelaki juga? Lelaki. Aku ni malaikat Jibril, kamu jangan takut pada aku nak menyampaikan bahawa kamu akan dapat seorang anak. Macam mana aku nak dapat anak sedangkan aku belum pernah disentuh oleh ada dia punya dialog. Begitu juga hadis, panggil hadis Jibril tu, iman, Islam, ihsan. Jibril duk belaga lutut dengan Nabi tu, rupa sebenar ke rupa seorang lelaki? Rupa seorang lelaki. Bahkan ada dalam kes peperangan kan, digambarkan seolah-olah rupa Jibril tu seperti rupa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ada seorang sahabat nama Dihyah Al-Kalbi, Jibril merupakan seolah-olah macam mirip persis muka sahabat tersebut. Tu kelaziman. Banyak kita boleh tengok malaikat turun rupa seorang lelaki. Jadi kalau kami nak jadikan rasul dekat malaikat pun, kami akan tukar rupa lelaki. Jadi kalau lagu tu pun walalabasna alaihim ma yalbisun, perkara yang akan kami buat tu akan meragu-ragukan kamu. Akan meragu-ragukan kamu. Ni kita ambil contoh saja. Contoh. Ni tak ada dalam tafsir, ni nak sebut sebagai percontohan. Saya sebut tak ada tu sebab saya tak baca semua tafsir. Kok ada hak sama tu samalah. Bayangkan kalau Allah turunkan malaikat ini sebagaimana pattern dia. Sebagaimana pattern dia. Pattern malaikat ni jenis mata kita tak boleh lihat, tak boleh tengok. Bayangkan dia tu akan jadi rasul tapi pattern dia masih kekal. Bila dia turun kita tak nampak.
Hak dengar apa? Suara saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah sebagai rasul bagi kamu, sebagaimana permintaan kamu yang nakkan nabi atau rasul tu dari kalangan malaikat. Aku dah ni. Rupa tak nampak, suara saja. Agak-agak lagu mana? Kan kita kena sihir pula. Ya, ni yang kata ni, benda tu akan meragukan kamu. Dah kamu minta kalau dia turun contoh pattern macam tu, sudah. Lepas tu nak tengok pun tak boleh. Nak bercakap pun, duk mana Nabi kita ni, Rasul kita ni. Dah jenis tak nampak rumah pun tak nampak rumah apa. Ni ada soalan fiqh nak tanya ni, bini aku mari hit ke contoh. Duk mana Nabi kita sekarang ni? Kemudian bunyi, ni aku duk sini bawah pokok, sorak saja. Payah ke susah sih? Payahlah. Contoh ni ni payah ni, kita bagi contoh orang tak faham ni. Kena sebut banyak kali contoh tu. Lepas tu kalau benda tu siang okey lagi. Kemudian belah malam, lalu pula tepi kubur, Nabi tegur lagu mana? Nabi hak kata malaikat tak nampak tadi. Tepi kubur pukul 12. Assalamualaikum. Mai mana semua ni? Seorang saja. Mari ikut celah pokok buluh ke, mari ikut bawah gelap-gelap ke, lagilah haru. Lagilah haru. Jadi menimbulkan masalah. Jadi tak nampak ni. Okey, itu satu. Kalaulah konteks yang kedua, dia turun tapi Allah tak rupakan bentuk lelaki, katakan. Rupa asal dia. Hak besar tu sungguh. Sebagaimana Rasulullah pernah tengok Jibril kan, dan rupa sebenar. Satu hak waktu berlari nak balik dalam keadaan ketakutan, satu lagi inda sidratil muntaha. Betapa besarnya. Kalau turun lagu tu agak-agak lagu mana? Menyusahkan ke tak? Menyusahkan lah. Sebab kawan tu tinggi melangit, kita pula kecil macam semut dak. Macam mana kami nak tanya ni, kami nak berkomunikasi, kami nak bercakap dengan kamu. Susah ke tak susah? Susah. Lepas tu jadi segan. Besar sangat ni kan. Segan lah, malu lah, takut lah, gerung lah kita dengan Rasul kita ni. Kalau dulu elok-elok je Muhammad lebih kurang kita ni, jadi mari lagu ni berasa aku pun takut, aku pun segan nak jumpa dengan Rasul kita. Ni contoh, nak bagi mudah faham. Kamu sendiri akan jadi pening, kamu sendiri akan jadi ragu-ragu dengan permintaan kamu tu. Kemudian balik kepada kalau Allah tukar rupa lelaki sungguh. Mungkin keraguan tersebut mereka akan tanya, kita minta Rasul dari kalangan malaikat, tiba-tiba hak mari lebih kurang sama macam kita. Betul ke malaikat ni? Dia bagi ayat lagu tu pula. Kita kan manusia, kita tahu manusia lagu mana. Kita minta malaikat supaya ada perbezaan, ada kelainan. Ni mari rambut hitam macam kita, ada mata, ada telinga elok-elok. Kan kita kena tipu ni. Dia pun jadi pening. Padahal tu malaikat dah. Tapi dia jadi sangsi, dia jadi ragu-ragu, dia jadi syak. Betul ke ni? Bayangkan pula dalam rupa manusia, tetapi pattern dia tu, pattern asli malaikat masih ada pada dia. Contoh, jenis malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak tidur. Ibadah 24 jam, contoh wirid 24 jam, kahwin pun tak, berketurunan pun tak. Jadi diutuskan Rasul ni, kita nak jadikan kehidupan dia tu sebagai sunnah, kehidupan dia tu sebagai ikutan. Makan pun tak Rasul kita ni, lagu mana kita ni? Kita nak jadikan dia ikutan. Tak jamah nasi apa, tak jamah roti, tak ambil kurma pun ni. Minum pun tak dahaga ke dia? Tak penat ke dia? Tidur pun tak ni. Langsung pada mata dia tu tak ada nampak mengantuk sikit pun. Lepas tu dia tak kahwin pula, lagu mana kita nak ikut ni? Duk kerah dalam kain gitu ke kita ni? Tak ada nak faham lah tu tak? Tak ada anak apa ni? Ni Rasul kan kita nak ikut. Jam kita. Takut kamu lagu tu pula. Tak makan, tak minum, tak apa, tak ni. Jadi kamu pula jadi menyusahkan. Okey. Ataupun kita kata contoh berperang dengan pattern asal dia. Jom sempah masa kita untuk berjihad. Kita berperang menentang kafir musyrikin Mekah. Lepas tu kalau pattern malaikat agak-agak, kalau ambil tombak lancar kat dia, jadi lagu mana?
Walaupun rupa orang kita kata, tapi pattern malaikat tu masih ada. Takut dia jadi transparent, tembus ke belakang. Orang takik pun tak luka. Orang buat apa pun tak luka. Jadi lepas ni, oh sedaplah dia. Dia malaikat, orang buat apa tu. Hak nak mati siapa? Hak nak mati kita. Kita jam lah. Dia duk hidup lagi. Dia duk buat ayat aku tu pula. Saya abang-abang tadi tak ada dalam kitab ni. Sebagai percontohan nak suruh faham. Jadi benda tu tetap akan meragukan kamu. Sebagaimana sebelum ni kamu meragukan Muhammad tu sebagai Nabi. Padahal dia tu sejak kecil membesar bersama kamu. Kamu boleh tengok kehidupan dia. Tak ada orang dah boleh tipu kamu tentang dia. Sejak lahir dia lagu mana, membesar-besar depan mata kamu. Kalau mari hak ni, ni mari mana pula, kita bukan kenal pun sebelum ni. Jadi tahap kepercayaan kamu pada dia jadi ni orang luar ni, orang bukan kampung kita, mari kok mana, lagilah payah kamu nak percaya. Ni hak membesar depan kamu Muhammad dulu pun kamu ragu-ragu, mari hak ni menyebabkan ragu-ragu juga. Poin dia tetap tak selesai. Inilah Allah jawab. Ni semua Allah kata kalau sekiranya. Layan ke tak layan, Muhammad tak payah layan. Sebab Allah dah bongkar, dah selongkar hati mereka semata-mata untuk bagi alasan, bagi permintaan, tapi tetap tak mau beriman. Dan ada 4 lagi kesamaran tu, kena sambung minggu lain lagi lah, lepas raya Cina ni. Tak apalah, hari ni 3. Kurang-kurang dapat tangkap dah, dapat faham apa situasi yang berlaku. Jadi setakat tu dulu, yang selebihnya Allah saja yang lebih mengetahui hakikat dan keadaan sebenar. Wallahu alam, apa yang baik tetap datang daripada Allah. Yang lemah dan kurang, yang selalu terjatuh, tersilap, tersalah tu adalah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.